Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jadi sambung. Tadi kita dah tengok 4.4 macam mana Sarawak diserahkan kepada British. Masih lagi dekat bab 4. Okey, cuma kita fokus kepada Sarawak. Okey, bila Sarawak diserahkan kepada British, okey, apakah reaksi? Okey, apakah reaksi? Okay. Reaksi ni bukan macam awak faham reaksi marah, sedih, suka ke tak. Sebab kalau soalan keluar esei, apakah reaksi masyarakat terhadap penyerahan Sarawak kepada British, biasa pelajar jawab tak suka, marah, macam tu je. Okay. Tapi sebenarnya tak. Reaksi ni lebih kepada tindakan. Apa yang dibuat? Apa yang dibuat menunjukkan dia tak suka, ataupun apa yang menyebabkan dia suka. Okey. Jadi reaksi penyerahan Sarawak kepada British ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, menentang. Okey. Apa maksud menentang? Tidak setuju ataupun tidak suka. Okey. Yang satu lagi adalah menyokong. Apa maksud menyokong? Awak boleh buat dia tulis setuju ataupun suka. Senanglah cakap. Tetapi kita tak nak tengok sangat tindakan. Tindakan lebih kepada penentangan sebenarnya. Kita cuma tengok sebab-sebab menyokong nanti. Okey. Kita akan pergi kepada faktor. Okey, faktor. Faktor ataupun sebab. Faktor ataupun sebab penduduk Sarawak menentang ataupun tidak setuju. Okey. So, kita ada 3 faktor-faktor dia. Okey. Yang pertama, yang saya ceritakan sebelum ni berkaitan dengan Perlembagaan 1941. Perlembagaan 1941. Okey. Yang sempena 100 tahun pemerintahan penjajahan kat Sarawak. China Pioneer Group janji nak serahkan Sarawak kepada penduduk Sarawak, tetapi tidak berlaku. Jadi sebelum Sarawak diserang oleh Jepun, keluarga Brooke berjanji untuk serahkan semula pemerintahan. Okey. Pemerintahan Sarawak kepada rakyat Sarawak. Okey. Hal ini tercatat dalam prinsip 8 dalam ini dia. Perlembagaan 1941. Okey. Oleh itu rakyat Sarawak menuntut hak dalam pemerintahan. Dengan kata nama lain, merdeka lah kan. Dia nak merdeka. Okey. Yang pertama, Perlembagaan 1941. Okey. Yang kedua, okey, tidak berbincang. Ni kita tengok atas tadi. Okey. Tidak berbincang. Okey. Apa maksud tidak berbincang? Okey. Tidak berbincang ialah Pioneer Group membuat keputusan tanpa berbincang dengan ahli keluarga Brooke yang lain, seperti yang kita ambil Anthony lah, senang. Antaranya Anthony lah. Okey. Anthony. Okey. Oleh itu rakyat Sarawak mahukan Anthony memerintah Sarawak supaya dapat menuntut Perlembagaan 1941 ataupun menuntut hak rakyat, sebab dia rasa dia janji nak bagi kan hak rakyat Sarawak. Okey. Yang ketiga, okey, ni kita dah tengok tadi. Okey, yang ketiga, okey. So Pioneer Group telah melantik ni, ambil salin ni Karen T. McBrien sebagai wakil untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Tapi apa yang Garrett McBrien buat ni adalah menggunakan pelbagai muslihat seperti
seperti desakkan, pujukan, okey, untuk dapatkan persetujuan. Untuk dapatkan persetujuan. Okey, dan akhirnya yang macam kita tengok proses sebelum tadi lah, kan, dia berjaya mendapatkan surat persetujuan dan dihantar ke England. Okey. Satu kenapa Pulau Sarawak tak nak? Dia nakkan kemerdekaan, permintaan balik. Kenapa tak bincang Anthony sedangkan mereka sokong Anthony sebagai pemerintah Sarawak supaya mereka dapat, supaya Anthony tu dapat tunaikan Perlembagaan 91 tu, dan dia tak suka, Ketua Tempatan kebanyakan tak suka Garrett T. McBrien kerana dia menggunakan muslihat semasa mendapatkan persetujuan. Pendek kata, persetujuan yang Garrett McBrien bawa ke England ni sebenarnya half-half, nak tak nak je daripada Ketua Tempatan. Okey, so apa reaksi Ketua Tempatan? Okey, yang tadi kita dah tengok menentang, yang kita akan tengok yang menyokong. Okey, ada pula segelintir masyarakat Sarawak yang menyokong. Okey, kenapa? Sebab dia percaya yang British akan majukan negeri. Dia percaya bukan saja majukan negeri, majukan penduduk. Dan bila dia berjaya majukan negeri tu, dari sudut ekonomi lah, ekonomi secara tak langsung dapat peluang pekerjaan. Okey. Yang pertama, okey, disebabkan Sarawak mengalami banyak kemusnahan. Okey, so Sarawak setuju Sarawak diserahkan kepada British supaya dapat membantu memajukan Sarawak. So antara kemajuan diharapkan adalah seperti apa? Okey, paling senang saya akan buat dua je lah. Dan kesihatan. Pendidikan dan kesihatan. Okey, kemudian penduduk Sarawak bersetuju Sarawak diserahkan kepada British sebab dia rasa kalau British berjaya majukan negeri, secara tak langsung dapat memajukan penduduk. Yang ini, golongan penyokong ini menubuhkan YMA ataupun Young Malay Association yang bertujuan untuk memajukan orang Melayu dalam ekonomi dan sosial. Termasuklah pendidikan, agama dan sukan. Okey, tolong highlight ni. Tolong highlight. Yang kalau awak tengok saya highlight tu, awak gunakan highlight, tolong highlight. Okey. Dan bila British berjaya majukan ekonomi yang difikirkannya, secara tak langsung dapat berikan peluang pekerjaan kepada penduduk Sarawak supaya dapat bekerja dalam perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam ni maksudnya macam kerja kerajaan lah. Okey, seperti peguam, doktor dengan jurutera. Okey, dengan ini British akan memberi taraf kerajaan sendiri. Okey, satu cantik sikit. Kerajaan sendiri. Okey, taraf kerajaan sendiri ataupun sebenarnya merdeka lah. Maksudnya Sarawak bebas daripada penjajahan. Okey, tu. Okey, sambung dekat muka surat 10. Okey, sambung dekat muka surat 10. Okey, reaksi, ada yang sokong, ada yang tak sokong, tapi yang kita nak tengok adalah lebih kepada yang tidak menyokong. Okey, bentuk. Okey, bila kata bentuk, penduduk masyarakat menentang, sebenarnya ia merujuk kepada cara, kaedah ataupun strategi. Maksud dia sama. Macam mana cara kita nak tunjukkan kita tak suka orang tu. Apa bentuk yang kita nak tunjukkan protes kita nak kawan orang tu. Tak nak cakap ke, tak nak angkat telefon ke, tak nak jumpa mesej ke, contoh. Jadi ini adalah cara ataupun contoh tindakan-tindakan dilakukan oleh penduduk Sarawak untuk menunjukkan dia tak suka Sarawak diserahkan kepada British. Yang pertama sekali adalah mengadakan persidangan. Kalau bahasa Inggeris, kalau sekarang ni kita boleh panggil macam conference lah, ataupun macam
artis-artis buat conference kan, buat persidangan, panggil orang ramai-ramai kan, itu masuk persidangan. Jadi tujuan persidangan adalah untuk mengajak orang ramai mengadakan demonstrasi. Apa isu demonstrasi? Inilah dia contoh. Ini semua gambar hiasan demonstrasi ini. Jadi sebenarnya kalau nak kata cerita sejarah dulu tak ada kaitan dengan sekarang, salah. Apa saja yang berlaku dulu pasti akan berlaku pada masa sekarang. Okey, contohnya demonstrasi. Dulu berlaku tak demonstrasi? Ada. Sekarang tak berlaku demonstrasi? Ada juga. Okey. Demonstrasi untuk menunjukkan menentang penjarahan Sarawak kepada British. Okey. Antara pertubuhan-pertubuhan yang menyertai ni. Okey, saya ambil yang famous dulu. Okey. Barisan Pemuda Sarawak. Okey, ataupun kita panggil dia BPS lah. Okey, satu lagi cari sendiri dalam buku teks. Cuba cari buku teks satu lagi. Okey, pilih 2 cukup. Okey. So tujuan dia adalah untuk mengajak orang ramai untuk mengadakan demonstrasi. Dia macam nak pujuk lah untuk meningkatkan semangat orang untuk melakukan demonstrasi. Dan yang kedua, dia melakukan demonstrasi. Mengadakan demonstrasi. Akibat daripada persidangan tadi, maka dia telah menyeru orang ramai untuk melakukan demonstrasi. Okey. Dan mana ketua demonstrasi yang awal ni adalah Datuk Petinggi Abang Haji Abdillah. Tolong highlight. Okey. Disertai oleh 41. Okey. Sorry. Ingat UMNO pula. 16 persatuan. Okey. Mendesak British untuk keluar dari Sarawak. Okey. Terdapat pelbagai poster poster anti penjarahan. Anti tu maksud tak suka, tidak suka. Okey. So banyaklah sebab spanduk ni dia tampal. Semua tempat ditampal, pokok ke kat perahu ke, jadi asalkan tempat tu orang ramai nampak, mereka akan untuk pujuk orang ramai supaya melakukan demonstrasi penentangan Sarawak kepada British. Macam ni lah. Yang ni gambar betul. Yang ambil daripada arkib. Dalam buku teks Sarawak ada ke? Tak pasti. Okey. Yang ketiga adalah golongan penentang kebanyakan daripada pegawai perkhidmatan awam ataupun pegawai kerajaan lah sebenarnya. Pegawai perkhidmatan awam. Jadi dan guru. Highlight. Tolong highlight. Okay, so British mengeluarkan Perkeliling nombor 9 yang melarang, dia macam beri amaran. Dia bagi amaran melarang kaki tangan kerajaan untuk mengikuti gerakan penentangan. Okay. Maksudnya sesiapa yang pegawai kerajaan ikuti gerakan anti penentangan ni, dia akan dikenakan tindakan ataupun hukuman. Oleh itu, kesan daripada itu, British ingat dengan mengeluarkan Perkeliling nombor 9 ni, dia akan menakut-nakutkan pegawai kerajaan. Tetapi British silap kerana seramai 409 pegawai kerajaan meletak jawatan. Macam peduli apa dengan jawatan ni kan? Okey, meletak jawatan. Okey. So yang keempat, meletak jawatan beramai-ramai. Yang keempat, golongan wanita. Golongan wanita ni kita ada banyak, tapi kita ambil yang glamour lah. Contohnya tokoh Cikgu Lily Aberwin. Okay. Apa yang Cikgu Lily Aberwin buat ni, salah satunya adalah dia pergi ke rumah panjang, rumah ke panjang untuk memberitahu, untuk memberi kesedaran, untuk memberikan kesedaran kepada rakyat Sarawak supaya bersama-sama dengan mereka untuk melakukan gerakan anti penjarahan ni. So apa yang menjadi orang Sarawak rasa macam menghargai jasa-jasa Cikgu Lily Aberwin ni kerana dia telah mengorbankan
masa dan tenaga untuk menjalankan penentangan. Okey. Sebab dia tak nak Sarawak diserahkan kepada British. Yang kelima menggunakan akhbar. Akhbar yang digunakan ialah utusan Sarawak. Walaupun surat khabar ni ditubuhkan lewat sebab Sarawak diserahkan kepada British pada 1 Julai 1946. Sedangkan utusan Sarawak ni dibuat pada tahun 1949. Walaupun lewat tetapi tujuan dia adalah digunakan. Masih lagi walaupun Sarawak diserahkan kepada British tetapi gerakan penentangan itu masih berlaku. Tujuan dia surat khabar ini adalah untuk memberitahu tentang gerakan penentangan mereka terhadap British. Okey. Sebenarnya ada banyaklah gerakan penentangan dia. Saya ambil yang penting-penting je. Jadi kalau ada sesiapa nak tambah, boleh silakan tambah. Jangan buku teks awak. Saya rasa macam tak cukup je cikgu nota cikgu hari ni. Saya rasa macam saya nak tambah lah. Okey, tambah, jangan risau. Sebab saya ambil yang mana-mana yang contoh-contoh ni, saya ambil yang seminimum mungkin. Seminimum mungkin ataupun paling basic inilah dia yang aku tahu. Malas nak baca kan. Okay. Kalau rajin tak ada masalah, teruskan rajin. Okay. So ambillah tajuk dia, kerajaan British menipu rakyat. Tak senang kan. Okay. Yang keenam pula, hantar surat bantahan. Okay. Pergerakan pemuda PPM menghantar surat kepada British di London. Okay. Dan yang paling memberi kesan sekali adalah kumpulan Rukun 13. Sebenarnya golongan muda inti merupakan kumpulan Rukun 13. Sebenarnya sebelum ni kumpulan dia adalah terdiri pada kumpulan lain, tapi kumpulan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak macam tu. Okay, tetapi kumpulan itu dibubarkan oleh British menyebabkan dia menubuhkan orang-orang Melayu yang masih lagi bersemangat untuk menentang ni, menubuhkan satu lagi kumpulan dipanggil Rukun 13, dan pertubuhan ni adalah sulit ataupun rahsia. Supaya British tak tahulah. Kalau British tahu, British akan bubarkan. Tujuan dia adalah untuk membunuh pegawai British, pegawai tinggi British, iaitu Gubernur British yang kedua, Sedangkan Stewart. Okay, ejaan kat sini salah, tolong betulkan. Tinggal N je, Sedangkan Stewart. So antara tokoh yang bertanggungjawab adalah Rosely Dobbie. Okay, akhirnya Rosely Dobbie dijatuhkan hukuman mati ataupun hukuman bunuh lah, dan ahli hukuman lain di penjara. Okey, walau macam mana pun dalam buku teks awak sebenarnya terdapat pelbagai version terdapat pelbagai version daripada penduduk Sarawak ni macam mana Rosely Dobbie membunuh dia. Okey, peristiwa yang dikatakan pada salah satu lawatan sedangkan Stewart tengah melawat di tengah-tengah keadaan orang ramai, Rosely Dobbie ini pun membunuh menggunakan satu macam pisau lah, pisau tikam, dan dimasukkan ke hospital Singapura dan mati selepas beberapa hari. Tak pasti mati kerana dibunuh ataupun mati sebab kegagalan hospital. Tapi Rosely Dobbie ditangkap pada masa itu dan dibicarakan dan akhirnya dijatuhkan hukuman mati. Dan Rosely Dobbie ni dianggap sebagai pejuang, pejuang untuk orang rakyat Sarawak. Okay, so nanti saya akan kongsikan satu video tentang konspirasi ataupun perbincangan tentang pembunuhan Rosely Dobbie ni. Ada perbincangan sebenarnya menarik juga, perbincangan dia boleh tengok. Okay, kita tengok pula muka surat 11. Muka surat 11, okay, sambung dekat punya latihan essay. Okay,
Mengapakah perlu Sarawak bersetuju? Bersetuju cara. Okay, ini semua adalah esei fakta. Sama macam yang sebelum tadi. Okay, awak boleh tengok 2 markah, 2 fakta, 1 fakta, 1 huraian. Okay. 2 fakta ataupun 1 fakta, 1 huraian. Okay. Yang ini awak boleh ambil sama ada 3 fakta ataupun 1 fakta 2 huraian ataupun 2 fakta 1 huraian. Inilah. 1 fakta tu susah kan? 2 fakta 1 huraian. Okey. Senang. Ataupun 3 fakta Okey, gunakan ayat yang lengkap. Okey. So, bila berakhirnya kisah yang kita tengok Lucy Lobby tadi, sebenarnya kita dah belajar habis untuk 4.5. Tinggal satu lagi sabar. Okey, kita akan sambung nanti untuk minggu depan. Okey, bukan minggu ni. Minggu ni Sarawak